Hai, Assalamualaikum. Kita orang daripada grup 11 ingin membentangkan perkaitan di antara teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud dengan movie The Roommate. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Farhain Humaira, nombor tri I18303431. Saya akan menerangkan tentang latar belakang tokoh dan pengenalan teori. Teori psikoanalisis ini diasaskan oleh Sigmund Freud yang dilahirkan pada 6 Mei 1856 di Austria. Beliau merupakan anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Oleh itu, beliau sangat rapat dengan adik-beradiknya. Namun, suasana keluarga Freud ini agak luar biasa dan perkara itu telah menyebabkan Freud peka kepada keanehan hubungan kekeluargaan diorang dan mendorong dia untuk mengkaji teori dengan lebih mendalam. Freud ini juga seorang yang sangat bijak namun memiliki peluang pekerjaan yang agak terhad disebabkan masalah kewangan dan disebabkan dia berketurunan Yahudi. Freud bukanlah berasal daripada keluarga yang berada. Dia biasa-biasa je. Bapa dia seorang saudagar bulu kambing dan ibu dia seorang suri rumah. Beliau juga berketurunan Yahudi. Pada zaman ni, orang yang berketurunan Yahudi ni didiskriminasikan oleh pihak kerajaan. Maksudnya, dia macam susah nak dapat kerja, susah untuk maju ke hadapan macam orang yang menganut agama lain lah. Macam tu. Okey, selepas itu, Freud melakukan latihan praktikal selama beberapa tahun di General Hospital Vienna sehingga beliau boleh buka klinik sendiri. Lepas tu dekat hospital tu juga Freud ambil pengkhususan dalam bidang berkaitan neurofisiologi dan menumpukan kajiannya di bawah seliaan ahli anatomi otak. Kemudian tak lama lepas tu Freud mula mempraktikkan ilmunya secara persendirian dengan merawat penyakit neurologi. Beliau juga telah menerima pesakit histeria dan Sigmund Freud ni antara salah seorang doktor di Vienna yang bersedia memberi perhatian serius terhadap penyakit seperti histeria tadi sehingga ramai yang datang jumpa dia untuk mendapatkan perkhidmatan. Slide seterusnya ialah pengenalan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ni ialah antara teori terawal yang jadi asas kepada pemahaman manusia. Dalam teori psikoanalisis ni ada 5 elemen yang Freud tekankan lah. Yang first kali tentang pemikiran manusia. Pemikiran manusia ni terbahagi pada 3, alam sedar, alam prasedar dan alam bawah sedar. Dia samakan dengan bongkah iceberg yang besar tu. Kalau yang timbul tu ialah alam sedar, yang tengah tu alam prasedar, yang paling bawah ialah alam bawah sedar. Elemen seterusnya ialah tentang personality, struktur personality manusia. Freud ada beri 3 jenis personality utama bagi setiap manusia ni, iaitu id, ego dan superego. Id ni ialah prinsip keseronokan, maksudnya kehendak manusia tu tanpa batas, kehendak dia macam tu. Lepas tu kalau ego ni pula pemikiran rasional. Pemikiran rasional sama ada dia nak benda tu sebab kehendak ke sebab keperluan. Macam tu. Super ego ni pula macam sistem penghakiman, dia akan decide, dia akan buat keputusan melalui pemikiran rasional tadi. Elemen seterusnya pula ialah perkembangan psikoseksual pada awal kehidupan. Freud telah bahagikan 5 peringkat untuk setiap individu lah, dia akan lalui 5 peringkat ni. Yang first oral, iaitu kepuasan melalui zon mulut. Yang kedua anal, kepuasan melalui zon tubuh. Yang ketiga falik, kepuasan dalam dicapai melalui rangsangan pada organ jantina dan fantasi seksual. Yang keempat, pendaman, iaitu proses kematangan. Yang paling last ialah peringkat akibali, di mana masa peringkat ni remaja mula tunjukkan minat pada individu yang berlainan jantina dengan hasrat untuk mencari pasangan.
Okey, teori ni juga ada menerangkan tentang mekanisme bela diri. Mekanisme bela diri ni ialah helah seseorang untuk bela diri dia dalam kehidupan bila dia rasa diri dia terancam, tak selamat dan tak seronok. Contohnya macam mekanisme bela diri penafian. Bila ada orang bagi tahu satu statement ni dengan dia dan dia nak menafikan benda tu. Menafikan itulah namanya mekanisme bela diri. Okey, dalam teori psikoanalisis ni ada banyak teknik. Tapi teknik yang macam agak famous ialah teknik perkaitan bebas dan teknik analisis mimpi. Teknik perkaitan bebas ni ialah satu teknik klien dapat bercakap tanpa sekatan. Teknik ini selalunya membawa kepada pengumpulan semula peristiwa lepas dan ada kalanya satu pelepasan perasaan kuat yang tersekat. Okey, lepas tu teknik analisis mimpi pula. Dia ni selalunya digunakan untuk mendedahkan bahan-bahan tidak sedar klien dan memberi celik akal klien untuk menyelesaikan masalah yang tak dapat diselesaikan. Bagi Freud, dalam mimpi ni alam tak sedar akan melahirkan impian, keperluan, kebimbangan dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah sedikit pengenalan tentang teori psikoanalisis. Sekian, terima kasih. Hi, room 316. I'm your roommate, Rebecca. Hi, I'm Sarah. You can borrow anything you want. I've always wanted a sister. I want to show you the big city. What are you having? Pancakes. That's what I was thinking. Oh, What should we name her? really? It'll be our secret. You guys free? We're going to $7 grand. How are we gonna get in? We're hot. Did you see that guy checking you out? I'm her only friend. This is your home? It was never a home when I lived here. Rebecca's doing really well. She's doing good. She's taking her medication. Medication? Rebecca, something is up with your roommate. What do you mean? Hello? You're a bad influence on her. I protected you. What did you do to them? I got rid of them all. Whoa, come on! For you. Sarah. Are you mad at me? You're all mine. Now we can start all over again. Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Aznan. Nombor metrik I183034429. Saya akan menerangkan mengenai sinopsis filem The Rumi. Filem ni dia mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Sarah yang memiliki rakan sebiliknya di kampus, rakan satu bilik asrama dia lah di kampus yang psycho, iaitu Rebecca. Rebecca ni dia disahkan menghidapi penyakit schizophrenia paranoid. Pada awal perkenalan antara Sarah dan Rebecca ni, mereka begitu rapat dan Sarah ni dia tidak tahu yang Rebecca ni menghidapi penyakit schizophrenia paranoid. Setelah beberapa lama mereka berkawan tu, Sarah mula sedarlah akan sikap rakannya itu yang begitu aneh. Dan Rebecca ni dia memiliki sifat yang sangat cemburu sekiranya terdapat individu ingin mendekati ataupun cuba untuk berkawan dengan rakannya itu.
Dan sekiranya terdapat individu yang lain yang cuba mendekatkan diri dengan rakannya itu ataupun cuba untuk berkawan dengan rakannya itu, dia akan bertindak kasar ataupun dia mengancam, contohnya dia terus menyerang individu tersebut untuk menjauhi diri daripada rakannya itu. Dalam filem ni terdapat 5 mangsa Rebecca. Jadi mangsa yang pertama itu Tracy. Tracy ni merupakan sahabat Sarah. Yang kedua Robert, pensyarah Sarah. Yang ketiga Caden, kucing Sarah. Yang keempat Jason. Jason ni merupakan bekas kekasih Sarah. Dan yang kelima dan terakhir Irene. Irene ni sahabat Sarah. Okay, contoh Rebecca ni dia menyerang ataupun mengancam mangsa-mangsa dia ni, contohnya Tracy. Okay, Tracy ni dia hanya nak berkawan dengan Sarah dan cuba untuk mendekatkan diri dia dengan Sarah, tetapi Rebecca ni dia cemburu dan dia cemburu sebabnya dia takut tidak mendapat perhatian daripada Sarah. Jadi pada satu malam tu Tracy berada di dalam bilik air, dan Rebecca cuba menakut-nakutkan Tracy dan terus mencederakan Tracy. Tujuan dia untuk menjauhkan Tracy ni daripada Sarah. Okay, mangsa yang kedua Robert ni pensyarah Sarah. Dia ni berminat, mungkin dia berminat dengan Sarah ni sebabnya kepandaian Sarah di dalam kelas. Okay, jadi Robert ni dia cuba untuk mendekatkan diri dia dengan Sarah. Okay, jadi Rebecca ni dia tahu akan tindakan dan perbuatan Robert ni, dan dia cuba untuk mengkhianati Robert ni dengan cara untuk nak melucutkan jawatan Robert ni sebagai pensyarah, dan dia juga telah memukul Robert. Yang ketiga Caden. Caden ni dia kucing Sarah. Okay, disebabkan Sarah ni dia suka belai kucing tu, jadi Rebecca ni dia merasa Rebecca ni dia merasa yang dia tidak mendapat perhatian daripada Sarah. Jadi pada satu malam tu dia mengambil kucing tu dan dibawa ke Dobby, dan dia masukkan kucing tu ke dalam mesin basuh baju, dan dia memutar mesin tu lah, dan jadi akhirnya kucing tu mati. Dan yang keempat ni mangsa Rebecca yang keempat tu Jason. Jason ni bekas kekasih Sarah. Pada satu malam tu Jason mencari Sarah di dalam bilik Rebecca, sebabnya mereka kan tinggal bersama, tetapi Sarah tidak berada di dalam bilik asrama tu, sebabnya Sarah sudah pindah daripada satu bilik dengan Rebecca. Dan pada pertengahan malam tu Rebecca merasa geram sebabnya Jason masih mencari dan cuba untuk mendekatkan diri dia dengan Sarah. Dan pada malam tu juga Rebecca ni dia terus pergi ke bilik Jason, dan dia memberitahu yang dia ni Sarah, dan kiranya Jason ni dia tahulah, kiranya Jason ni dia tertipu sebab dia ingat Rebecca ni Sarah. Jadi pada akhir kisah ni Rebecca terus membunuh Jason. Dan Irene itu mangsa yang kelima dalam filem ni, iaitu sahabat Sarah. Okay, Irene ni lah yang mengajak Sarah ni tinggal bersamanya di dalam bilik asrama. Kiranya dia demi menjaga keselamatan Sarah, sebabnya perbuatan dan tindakan Rebecca ni begitu mengancam dan boleh mendatangkan bahaya pada orang sekeliling. Dan pada satu malam tu berlakulah pergaduhan besar antara Sarah dan Rebecca, sebabnya Rebecca ni dia telah mengikat kedua belah tangan Irene dan menutup mulut Irene. Dan perkara tersebut diketahui Sarah selepas Sarah pulang ke bilik asrama. Dan pada ketika tu Stephen datang juga untuk menyelamatkan keadaan. Dan Sarah ni dia sebelum Stephen datang, Sarah ni dia cuba untuk melarikan diri daripada
Rebecca. Sebabnya Rebecca begitu kasar dan Rebecca ni dia telah mengamuklah ketika tu. Jadi dia cuba untuk terjun daripada tingkap, dan pada ketika tu Stephen datang untuk menyelamatkan Sarah. Tetapi Rebecca ni mengambil satu objek yang begitu berat dan memukul kepala Stephen, dan akhirnya Stephen pingsan dan Rebecca terus menyelamatkan Sarah daripada terjatuh daripada tingkap bangunan tu lah. Dan pada ketika tu Sarah terus mencapai pistol yang berdekatan dengan Stephen dan cuba untuk membunuh Rebecca. Tetapi peluru di dalam pistol tu sudah habis dan Rebecca merasa geram. Sebabnya Sarah ingin membunuhnya dan terus mencekik Sarah. Pada ketika tu Sarah hampir mati dan dia tidak tahu untuk nak melakukan apa-apa. Jadi dia cuba mencapai barang yang berada berdekatannya tu dan dia mendapati pisau yang berada berdekatannya. Jadi dia terus ambil pisau tu dan menikam badan belakang Rebecca. Dan akhirnya Rebecca ni dia meninggal dunia. Itu sedikit gambaran daripada filem ni lah, yang mengisahkan seorang rakan yang mempunyai rakan yang menghadapi penyakit skizofrenia paranoid. Dan penyakit ni boleh mendatangkan bahaya kepada orang sekeliling. Dan paranoid ni juga dia berkaitan dengan teori psikoanalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Syazri binti Azri, nombor I18303395. Baik, saya akan membentangkan pembentangan yang seterusnya, iaitu analisis watak utama dalam filem The Roommates. Okey. Watak utama adalah Rebecca. Rebecca ni seorang anak tunggal dan Rebecca ni juga merupakan rakan sebilik kepada Sarah Matthews. Okey, dan Rebecca ni juga seorang wanita yang obsesi dan bipolar. Okey, obsesi dan bipolar ni merupakan gangguan psikologi, di mana bipolar adalah gangguan mental, iaitu penyakit mental yang dihadapi oleh seseorang dari segi perubahan mood lah, iaitu emosi dia sendiri. Okey, dan obsesif ni adalah gangguan psikologi yang dihadapi oleh seseorang ni melalui pemikiran. Okey, kalau seseorang tu tak dapat kawal pemikiran dia mula akan timbul rasa risau yang melampau lah. Okey, sampai dia tak boleh kawal dirinya. Okey, Rebecca ni juga ingin menjadi kawan kepada Sarah Matthews, di mana dia cuba untuk rapat dengan Sarah supaya dia dapat gantikan arwah kakak Sarah ni lah. Okey, apa yang Sarah buat dengan kakak dia, jadi Rebecca pun nak buat juga macam tu. Apa yang ada pada Sarah tu, Rebecca pun nak juga macam gitu. Itu sebab Rebecca cuba untuk rapat dengan Sarah. Okey, dan seterusnya Rebecca ni terlalu melindungi rakan sebilik ni juga. Di mana Rebecca ni dia mengongkong Sarah supaya tak boleh nak berkawan dengan sesiapa, tak boleh nak pergi mana dan sebagainya. Dan terlalu melindungi ni macam contoh Sarah ni dia ada tiba-tiba dia kena ganggu dengan profesor dia ataupun lain-lain, dan Sarah dia ada rasa geram lah. So jadi dia luahkan pada Rebecca. Lepas Rebecca dapat tahu cerita Sarah tu, Rebecca pergi jumpa dengan orang yang ganggu dia tu, orang yang cuba sakitkan hati dia tu, dengan kasar lah, ugutan yang kasar sampai menakut-nakutkan orang lain macam itu. Okey, dan seterusnya Rebecca ni ingin perhatian sepenuhnya, di mana Rebecca ni sanggup buat apa saja untuk dapatkan perhatian dia. Contoh, Rebecca ni sanggup cederakan diri dia untuk dapat perhatian Sarah lah. Dia boleh buat disediakan diri dia dan drama dan reka-reka cerita, nak sangat Sarah tu fokus pada dia seorang saja. Okey, dan terakhir Rebecca ni mempunyai penyakit yang saya cakap tadi itulah, obsesi dan bipolar, yang mempunyai pemikiran yang terlampau sangat, terlalu risau sangat dengan roommate dia tu, sampai
tak dapat dikawal lah, iaitu penyakit dia ni di mana ibu kepada Rebecca ni telah memberitahu Sarah, di mana ibu dia tak tanya pada Sarah adakah yang Rebecca ni telah memakan ubatnya, dan Sarah pun pelik dan dia tak tahu apa-apa pasal benda tu. Dari situlah Sarah cuba untuk cari sesuatu yang dapat membuktikan apa betul ke yang maknya Rebecca tu kata. Jadi betul, Sarah dapat ubat tu, dan ubat tu nama Zyprexa kot tak silap saya, minta maaf. Okey, dan bila Sarah tu kaji balik apa ubat tu, rupanya ubat tu adalah merupakan penyakit merupakan satu gangguan ataupun kecelaruan dari skizofrenia, di bawah kecelaruan paranoid juga. Okey. Seterusnya, watak seterusnya adalah Sarah Matthews. Dia seorang yang peramah dan senang berkawan. Sarah juga mempunyai kakak kandung yang sangat rapat. Itu sebab apa yang Sarah lakukan dengan kakak dia, Rebecca pun nak. Okey, kakak kandung Sarah ni telah meninggal dunia sejak Sarah umur 9 tahun lagi. Okey, Sarah juga tidak mudah percaya cakap orang lain, di mana rakan seasrama dia, rakan serumah dia juga, dan teman lelaki dia kata yang Rebecca ni berkelakuan pelik, dan suka menakut-nakutkan orang lain. Jadi Sarah tak percaya. Jadi Sarah cuba untuk siasat Rebecca tu lah lebih mendalam. Dan Sarah juga merupakan teman wanita kepada Stephen. Sarah juga mempunyai tattoo di bahagian depan dia lah, bahagian badan dia, di mana tattoo tu diletakkan nama kakak dia iaitu Emily, dan Sarah merasakan tattoo atas nama kakak dia tu, dia merasakan kakak dia berada dekat dengan dia lah, selepas kakak dia meninggal dunia. Okey, watak yang seterusnya iaitu Irene. Okey, Irene ni seorang freaky fashion, okey, dan kawan rapat kepada Sarah Matthews, dan Irene ni suka dapatkan sokongan daripada rakan baiknya iaitu Sarah lah. Okey, setiap kali macam Irene ada show untuk fashion ke apa, dia akan selalu call dan memanggil Sarah ni untuk hadir, untuk bagi sokongan kepada Irene. Okey, watak yang terakhir adalah Stephen. Okey, Stephen. Alright, minta maaf. Stephen ni seorang pemain drum di kelab malam, dan dia juga merupakan teman lelaki pada Sarah. Stephen ni suka mengambil berat lah tentang teman wanita dia, di mana dia kalau macam ada nampak perubahan emosi pada girlfriend dia tu, dia cuba untuk memujuk dan cuba ambil hati dia balik lah. Okey, sekiranya kalau dia macam Sarah tu ada masalah macam tak sedap hati lah, macam lain sangat dengan roommate dia ke apa, teman lelaki ni lah yang selalu ada dengan dia. Okey, dan Stephen ni suka menasihati teman wanita dia, di mana Stephen ni menasihati supaya berhati-hatilah berkawan dengan Rebecca, sebab Stephen ni dah dapat agak yang Rebecca ni berperangai pelik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Naksyikin binti Abdul Samad Kamaluddin. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan teori Sigmund Freud. Walaupun sudah hampir 80 tahun sejak berlalunya Sigmund Freud, karya dan teorinya terus meninggalkan tanda psikologi pada hari ini. Beliau sering digambarkan sebagai salah seorang pemikir paling terpengaruh dalam sejarah psikologi, dan juga salah satu yang paling kontroversi. Walaupun banyak teori tidak berdiri ujian masa, pelajar terus belajar tentang karyanya dan pengaruh yang ada pada psikologi dan pendekatan semasa untuk mengkaji tingkah laku manusia ini ramai. Okey, kita teruskan dengan konsep asas teori dan matlamat teori. Konsep asas teori Sigmund Freud.
Asas teori persukaan analisis adalah bermula dari tenaga semula jadi yang ada pada manusia dikenali sebagai tenaga psik. Tenaga psik ini merupakan kepada penentuan psik tahap bawah sedar individu. Tahap bawah sedar merupakan pemikiran perasaan yang mana seseorang tidak dapat mengeluarkannya secara swadiri. Oleh yang demikian, peralihan dari tahap bawah sedar akan memerlukan bantuan daripada kaunselor. Penentuan psik. Penentuan psik bererti sesuatu tingkah laku setiap individu mempunyai sebab dan tujuan yang tertentu. Lumrahnya, tingkah laku individu mempunyai kaitan dengan aktiviti interaksi dengan individu yang lain. Tingkah laku individu juga dilakukan kerana ada desakan untuk memenuhi kepuasan seksual yang dikenali sebagai libido. Libido adalah memotivasikan manusia untuk mendapatkan makanan, minuman dan perhubungan seksual. Kepuasan seksual perlu dilihat kepada aspek yang lebih luas, khususnya untuk memenuhi kepuasan keperluan kehidupan individu. Sigmund Freud berpendapat bahawa terdapat desakan lain yang ada pada manusia. Desakan ini lebih suka ke arah menyakiti diri sendiri dan orang lain. Menurut Sigmund Freud, desakan ini adalah desakan naluri semula jadi yang wujud ketika seseorang itu dilahirkan. Desakan ini juga ada kaitan dengan konsep penentuan psik, iaitu seorang tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Ia juga dominan dalam pembentukan tingkah laku manusia. Dan ia juga merupakan desakan biologikal yang sangat kuat. Menurut Sigmund Freud juga, tenaga manusia ini tidak akan mati dan ia perlukan untuk meneruskan kehidupan individu, dan tenaga ini dikenali sebagai eros. Matlamat utama terapi psikoanalisis ialah berbentuk semula struktur personaliti individu, iaitu ID, ego dan superego agar beroperasi dengan seimbang. Menurut Freud, individu adalah hasil masa lampau, maka personaliti boleh diubah dengan memahami pengalaman tersebut. Klien akan dibantu untuk menyedari semula pengalaman yang tak disedari dan personalitinya yang berada di tahap luar sedar. Kaunselor akan membantu klien mencapai celik akal tentang diri sendiri. Selain itu, membantu klien menyelesaikan isu di mana peringkat perkembangan yang belum diselesaikan. Ini akan menolong klien menguraikan masalah lekatan dan hidup dengan lebih bermakna. Biasanya proses ini akan mengambil masa yang lama dan terapi yang panjang. Matlamat terakhir iaitu membantu klien menangani tuntutan masyarakat dengan sesuai. Segala tindakan perlu berlandaskan realiti, bukan naluri semata-mata. Dalam hal ini, kaunselor psikoanalisis akan memperkukuhkan ego agar persepsi dan perancangan hidup klien menjadi lebih realistik. Mekanisme bela diri mempunyai 10 perkara, iaitu pertama, pendam. Pendam iaitu melupakan sesuatu peristiwa yang menyakitkan secara tidak sedar. Mekanisme ini bertujuan mengelak realiti dan boleh menyebabkan kecelaruan neurotik. Selain itu, penafian. Tidak mahu menerima hakikat sebenar dan menyatakan sesuatu itu tidak benar atau tidak berlaku. Dengan sebab itu, tidak mengambil apa-apa tindakan untuk membaiki keadaan. Sebagai contoh, tidak dapat menerima kematian orang yang tersayang. Selain itu, rasionalisasi memberikan alasan yang intelektual kepada sesuatu kejadian untuk mengesahkan tindakan ataupun mempertahankan ego yang tercabar atau mengubati hati yang terluka. Sebagai contoh juga, gagal dalam peperiksaan. Seterusnya adalah projeksi. Projeksi merupakan salah satu perkara yang menyalahkan orang lain atas kegagalan ataupun kesilapan diri. Berlaku kerana tidak dapat menerima realiti. Sebagai contoh, bukan saya jahat tetapi mereka yang jahat. Iri hati kepada saya. Itu sebagai contoh. Seterusnya adalah pindah gantian. Pindah gantian merupakan perkara yang melepaskan desakan kepada individu atau objek yang lebih selamat. Tingkah laku seperti ini biasanya berlebihan apabila orang yang menjadi gantian menjadi tempat meluahkan perasaan berbanding orang yang berkait secara langsung dengan perasaan tersebut. Pindah gantian berbentuk positif yang dipanggil sebagai sublimasi, sementara pindah gantian
berbentuk negatif dipanggil displaced aggressions. Selain itu, pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi adalah merupakan menunjukkan tingkah laku yang bertentangan dengan perasaan sebenar yang dipendam atau menggantikan desakan ID yang boleh menimbulkan masalah dengan sesuatu yang bertentangan. Sebagai contoh, orang yang sangat sedih. Selain itu, regresi menunjukkan tingkah laku yang telah dipelajari dan mungkin berkesan semasa zaman kanak-kanak tetapi kurang sesuai dan kurang matang berbanding usia sekarang. Sebagai contohnya, takut menangis seperti kanak-kanak. Samping itu, pampasan ia juga merupakan menutup satu kelemahan diri dengan membina diri dalam bidang lain. Boleh bersifat positif atau negatif. Sebagai contoh, rupa cantik tapi tidak bijak. Seterusnya ialah introjeksi. Introjeksi mengambil atau menerima nilai orang lain sebagai usaha untuk menutup tingkah laku sendiri atau sebagai usaha untuk melindungi diri. Sebagai contoh, meniru karya orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Dan akhir sekali adalah pengenalpastian. Pengenalpastian merupakan sesuatu perkara yang meniru amalan orang lain untuk meningkatkan esteem diri, mengurangkan kerisauan dan takut seseorang untuk hadapi realiti dan membantu menyelesaikan masalah dengan lebih realistik. Sumbangan teori psikoanalitik. Freud merupakan seorang tokoh psikologi yang dapat menentukan dan telah mendahului zamannya dengan pemikiran ilmiah dan psikologi. Kerajinan dan kesungguhan beliau telah dipraktikkan oleh Freud di klinik persendirian dan didapati telah berkesan. Beliau juga telah menghasilkan beberapa buku yang menjadi rujukan oleh ahli-ahli psikologi di seluruh dunia sehingga kini. Pendekatan yang diperkenalkan oleh Freud ini seperti kaedah hipotesis berkaitan pelepas dan analisis mimpi telah memberi sumbangan yang besar terhadap kaedah terapi psikoanalisis bagi merawat pesakit neurosis. Di antara sumbangan yang besar yang dicurahkan oleh Freud ialah dalam sumbangan Sigmund Freud ni, dia mengetahui tentang dinamika yang sering berinteraksi dalam jiwa kita sehingga membawa kepada kerisauan. Kaedah-kaedah yang dicadangkan oleh Freud dapat membantu di dalam kaitan memahami penahanan dan kepentingan perhubungan kaunselor dan klien. Menurut Shahabuddin Hashim dan Rozaina Yaakob tahun 2002, terdapat dua matlamat teori psikoanalitik iaitu pembentukan semula watak dan menguatkan fungsi ego. Daripada kedua-dua matlamat tersebut, ramai penyelidik psikoanalitik berpendapat bahawa Freud memberikan tugas tersebut terutamanya kepada kaunselor ataupun aktiviti kaunseling itu sendiri. Pengalaman masa lampau sangat penting untuk membolehkan seseorang individu ataupun kaunselor memahami secara mendalam masalah yang mempengaruhi pemikiran klien yang ada pada masa kini. Seterusnya, saya akan beri ruang kepada rakan saya untuk membincangkan berkenaan dengan pengaplikasi teori sebagai kaedah penyelesaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazanani binti Amran, nombor metrik I1830338. Di sini saya akan meneruskan pembentaran kumpulan saya dengan tajuk Isu Permasalahan Watak Rebecca Evan. Isu yang pertama dihadapi oleh Rebecca ialah menginginkan hubungan yang rapat. Rebecca terlampau ingin menjadi kawan rapat kepada Sarah. Jadinya dia akan berasa cemburu apabila ada kawan yang lain cuba-cuba untuk rapat dengan Sarah. Dan itu dalam waktu yang sama Rebecca juga ingin menjadi pengganti kepada arwah kakak kandung Sarah. Maksudnya di sini dia
dia ingin Sarah tu menganggap dirinya sebagai kakak kandung. Wahai Sarah tidak ingin sesiapa menggantikan tempat arwah kakak kandungnya. Okey, isu yang kedua adalah obses terhadap Sarah. Maksud dia obses adalah Rebecca ni dia amat cemburu kepada individu yang cuba-cuba untuk rapat dengan Sarah, seperti Tracy, teman lelaki Sarah, bahkan juga kucing peliharaan Sarah. Dalam ni dia telah mencederakan Tracy kerana Tracy ni salah seorang yang rapat dengan Sarah lah, selalu ajak Sarah keluar. Begitu mengenai kucing peliharaan Sarah pula, dia sanggup membunuh kucing peliharaan Sarah dengan meletakkan kucing tersebut dalam mesin basuh. Tetapi dia tidak memberitahu Sarah. Dia berkata kucing itu telah menghilangkan dirinya sendiri. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan obses adalah di sini Rebecca ni sanggup mencederakan dirinya sendiri demi menagih perhatian pada Sarah. Okey, contohnya ada satu peristiwa ni, malam tu dia sanggup cederakan diri dia untuk menunjukkan kepada Sarah bahawa dia ni telah berusaha untuk mencari kucing peliharaan itu bernama Kada, sehingga dia dicederakan oleh seseorang. Wahai dia telah mencederakan dirinya sendiri dan bahkan dia yang membunuh kucing tersebut. Okey, isu yang ketiga adalah Rebecca ni bersikap psycho. Dia akan mencederakan individu yang cuba mengganggu Sarah. Contohnya dalam filem ni, Rebecca telah memerangkap Profesor Robert, yang Profesor Robert ni dia telah bertindak tidak senonoh kepada Sarah semasa di pejabatnya. Jadi Sarah telah bertindak untuk memerangkapnya dan membuat fitnah terhadap Profesor Robert, sehingga profesor tersebut telah dibuang kerja. Okey. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah Rebecca Evan ni juga telah membunuh Jason, iaitu merupakan bekas teman lelaki Sarah, kerana Jason ni sering mengganggu Sarah, walhal Sarah ni sudah ada teman lelakinya yang baru. Okey. Isu yang keempat adalah Rebecca ini telah disahkan menghidap kecelaruan skizofrenia paranoid. Masalahnya adalah Rebecca ni dia tidak mendengar nasihat daripada ibu bapanya untuk sentiasa mengambil ubat yang telah diberikan oleh doktor pakar, iaitu ubat antipsikotik yang bernama Zyprexa. Okey. Dia hanya mengambil, tapi dia tidak pernah makan ubat tersebut dan menyimpannya dalam almarinya. Baiklah, kita teruskan lagi pembentakan kita dengan tajuk seterusnya, iaitu pengaplikasian teori psikoanalisis sebagai kaedah penyelesaian bagi isu permasalahan yang dihadapi oleh Rebecca. Okey, terdapat 3 teknik, iaitu teknik analisa penahanan, teknik analisa pemindahan, dan yang ketiga teknik tafsir mimpi. Kita pergi kepada teknik yang pertama, iaitu teknik analisa penahanan. Teknik ini digunakan terhadap klien yang tidak bersedia untuk menceritakan tentang fikiran, perasaan dan pengalaman yang dialami olehnya. Okey, jadi penahanan ini kita lihat sebagai satu dinamika alam tidak sedar yang cuba melindungi daripada menjadi sedar akan dorongan dan perasaan yang tertindas. Okey, di sini sebagai contoh dalam filem ni, Rebecca ni dia sering cuba menghindarkan diri dia daripada menjadi sedar. Dia tidak sedar bahawa Sarah hanyalah kawannya dan bukan kawan rapatnya. Bahkan dia juga tidak sedar bahawa dia tidak boleh
menjadikan Sarah sebagai adik kandungnya, iaitu dia terlampau ingin menjadi pengganti kepada arwah kakak kandung Sarah. Oleh hal yang demikian, Rebecca ni dia akan sentiasa berasa resah dan risau setiap kali Sarah keluar dengan teman lelaki dia atau kawan-kawan yang lain. Dia sanggup tunggu Sarah walaupun Sarah pulang lewat malam. Bahkan ada satu kali tu Sarah langsung tak pulang. Dia sanggup tunggu Sarah sampai tertidur. Okey. Untuk penahanan ini, selagi penahanan ini tidak diatasi, maka selama itulah Rebecca akan mengalami kerisauan dan sering gelisah. Jadi di sini kaunselor bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini untuk membantu klien menghadapi situasi yang ini sekiranya ingin menyelesaikan konflik yang dihadapi ini secara realistik. Okey. Kita teruskan kepada teknik yang kedua, iaitu teknik analisa pemindahan. Okey, dalam teknik analisa pemindahan ini, kaunselor akan mengaplikasikan teknik analisa pemindahan setelah klien berjaya meluahkan segala permasalahan dia, segala isu dia yang dialami olehnya, dan juga segala isi hati dan perasaan yang tidak logik dan tidak rasional. Okay, contohnya dalam filem ni, Rebecca mempunyai keinginan untuk memiliki seorang kawan rapat yang akan sentiasa memberi perhatian kepadanya seperti saudara kandungnya sendiri. Dia terlampau ingin ada kawan rapat yang sentiasa akan beri perhatian kepada dia 24 jam setiap masa. Sehingga kan dia tidak mahu kawannya itu keluar ataupun meluangkan masa dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Melalui teknik analisa pemindahan ini, kaunselor perlu memahami dan mentafsir setiap curahan perasaan oleh klien serta pengalamannya untuk memberi kesedaran kepada klien bahawa punca-punca klien bertindak demikian secara tidak rasional dalam kehidupannya. Okey, jadi di sini kaunselor akan memberi kesedaran kepada Rebecca bahawa punca dirinya terlampau obses akan Sarah dan sentiasa ingin diberikan perhatian oleh Sarah adalah kerana Rebecca merupakan seorang anak tunggal dan dia berasa amat kesunyian tanpa adik-beradik yang lain. Bahkan dalam waktu yang sama, ibu bapanya juga kurang memberikan perhatian kepadanya kerana mereka sibuk bekerja, dan keluarganya adalah keluarga yang berada, berasal daripada keluarga yang kaya. Tapi di samping itu, Rebecca juga mempunyai kisah lampau yang mana mengenai bekas kawan rapatnya yang mana dia pernah dibuang oleh kawan rapatnya sendiri secara tiba-tiba. Hal ini telah menjadikan dirinya merasa takut serta trauma untuk kehilangan kawan rapatnya buat kali kedua. Ini terjadi apabila Sarah membuat keputusan untuk berpindah ke rumah Irene tanpa memberitahu Rebecca terlebih dahulu. Rebecca ni dia berasa seolah-olah dirinya ditinggalkan oleh kawannya sendiri buat kali kedua. Justru peristiwa ini mendorongnya untuk melakukan perbuatan jenayat terhadap Irene serta berusaha untuk membunuh Irene demi mendapatkan Sarah kembali. Okey, kita teruskan pada teknik yang ketiga. Setelah kaunselor dapat mengenal pasti punca permasalahan klien iaitu Rebecca, seterusnya kaunselor akan mengaplikasikan teknik tafsir mimpi. Okey, melalui teknik tafsir mimpi ini, kaunselor bertanggungjawab dalam usaha untuk memberi celah akal kepada Rebecca bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi olehnya. Jadi kaunselor
akan menyedarkan Rebecca bahawa perbuatan yang dilakukan olehnya iaitu telah dilakukan olehnya iaitu mencederakan Tracy, mencederakan Robert serta mencederakan Irene serta bahkan sanggup membunuh kucing peliharaan Sarah iaitu Kader dan Jason bekas teman lelaki Sarah. Jadi kaunselor perlu menyedarkan Rebecca bahawa semua perbuatannya itu merupakan perbuatan yang berupa jenayah dan ianya salah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya kaunselor akan menasihatinya supaya tidak bertindak sedemikian lagi dan memberi pendapat untuk mengelakkan kejadian ini daripada berulang buat kali kedua. Jadi kaunselor harus mengajar tentang cara-cara berkawan yang betul, iaitu kita hendaklah berkawan dengan semua orang dan kita juga tidak mempunyai hak untuk menghalang kawan kita daripada rapat dengan kawan-kawan yang lain kerana itu adalah haknya, itu adalah hidupnya. Okey. Selain daripada 3 teknik ini, kita ada satu cara lagi iaitu rawatan farmakoterapi. Okey, dalam rawatan farmakoterapi ini doktor pakar akan memberikan ubat antipsikotik seperti Zyprexa, Thorazine, Melaril, Stelazine dan Polixil kepada Rebecca. Ubat-ubatan antipsikotik ini akan berfungsi untuk mengurangkan reseptor dopamin otak yang akan mengurangkan halusinasi dan delusinasi yang dialami oleh pesakit seperti Rebecca. Okey, dalam pada itu juga kaunselor bertanggungjawablah untuk menasihati klien agar sentiasa mengambil ubat-ubatan tersebut mengikut kuantiti dan masa yang ditetapkan oleh pakar. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.